Suara saya clear ke? Clear. Perlahan. Saya dengar perlahan dulu. Perlahan. Saya dengar jauh. Jadi. Okey, saya faham. Okey, yang ni? Okey ke? Lepas guna earphone, Agak slow sikit. compare dengan yang tak guna tadi okey tak? Better. Better. Okey, saya dah buka maksimum ni. Slow dari Puan Nomi tadi. Allahu Akbar. Dia tak dapat sejelas Puan Saiyah tadi. Menarik. Jelas betul. Okey, kalau sekarang ni kuat, okey tak? Lagi slow. Allahu Akbar. Mana saya nak buat Okey, sekarang clear? Boleh gagah. Boleh gagah. Allahu Akbar, saya nak baca lah. Assalamualaikum Cikgu Ayu, Ismin ni. Ya, cikgu. Apa ni setting dekat Google Meet tu okey dah ke macam mana? Setting dekat Google Meet. Okey, cuba pergi dekat apa ni, cuba share screen sekejap. Saya cuba guide kod masalah tu ke. Share screen dulu, saya nak tunjukkan setting tu. Okey, dekat bawah tu, tu titik 3 tu, okey ambil setting. Scroll ke bawah setting, okey, kemudian pergi dekat mic. Mikrofon. Okey, cuba ubah tu. Sekarang ni default kan? Cuba try lah. Cuba klik. Okey, cuba ambil yang bawah sekali. Mikrofon real tag tu. Okey. Cuba cakap. Okey. Ni dengar tak? Okey, kalau ini pakai mic ke tak pakai mic? Ni sorry, pakai Tak, tu tak pakai. tak pakai. Okey, kalau cucuk pakai pula. Cuba cucuk Ustaz. Okey, yang ni? Okey, cuba klik mikrofon tu balik. Mikrofon real tag tu. Okey, cuba ambil communication pula macam mana? Cuba cakap. Kita Oh, sama juga maknanya tak ada apa beza. Tak apa, dia punya solution dia kena beli yang baru. Okey, minta maaf. Okey. Okey, mungkin kawan-kawan lain boleh buka speaker besar lah kot ya. Apa ni, tapi macam tu lah. Tak apa, teruskan. Okey, ni okey tak? Kan saya nak kena duduk dekat laptop. Kalau dekat? Okey. Kalau dekat tu lebih ni lagi. Okey lagi lah, boleh lah. Okey, boleh tak macam ni? Clear lagi? Alhamdulillah. Clear. Okey, clear. Oh, maksudnya dia nak kena guna mic ni lah. Sekejap, saya rendahkan kedudukan. Okey. Okey ya? Okey. Lebih clear. Alright, okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay. Saya Cikgu Ayu daripada SMK Alumra. Okey, memandangkan masa kita dah drag untuk slot tadi. Okey, so saya terus kepada slot kita yang seterusnya ya. Okey, slot kita adalah slot My Science Notebook. Okey, kalau ikut pembacaan kita, cikgu baca tak lagi? Ada cikgu yang dah baca ke? Tengok-tengok je, tak baca sangat. Tengok-tengok je. Okey, tengok-tengok je. Okey. Okey. Okey, tajuk ni sebenarnya tak kalau kita tengok dari penerangan yang diberi, dia memang sangat panjang juga kan. Okey, tapi apa yang saya nak beri disebabkan masa kita dah perlu dipendekkan, saya akan beri yang poin-poin yang betul-betul penting.
Okey, yang perlu cikgu-cikgu faham untuk dalam slot ni. Okey. Okey, saintis menyimpan buku nota ataupun notebook. Okey, untuk apa? Okey, sebelum kita tengok apa kepentingan notebook, okey, dan ataupun kita sebut sebagai buku nota. Okey, kita tahu dulu apa objektif untuk slot kali ni. Okey, objektifnya kalau cikgu rujuk kepada lampiran yang diberi dalam kita punya Google Drive, okey, untuk memahami kepentingan buku nota sains, okey. Kemudian menjelaskan manfaat buku nota sains kepada murid dan guru, menjana idea tentang format buku nota sains bagi murid tahap 1, tahap 2 dan sekolah menengah, dan juga menyampaikan maklumat ataupun idea dalam pelbagai format. Okey, kalau kita tengok di situ kita ada lampiran S31, S32 dan S33. Okey. Kita tengok kepada slide yang saya tayangkan ni. Okey, buku nota saintis adalah catatan terperinci mengenai perlibatannya dengan fenomena saintifik. Okey, ini adalah penulisan personal tentang pengalaman, pemerhatian dan juga pemikiran. Okey, di mana ini adalah sebahagian daripada proses apabila kita melakukan sesuatu tugasan yang berkaitan dengan sains atau saintifik. Cikgu Ayu, slide tak jalan Slide tak jalan. Okey, saya guna. Okey. Saya guna yang ni ya. Okey. Okey. Okey, yang pertama kita tengok dulu okey ke manfaat, okey, manfaat notebook kepada murid. Okey, yang pertama untuk dokumentasi, okey, iaitu satu rekod yang tersusun di mana memberi gambaran yang benar. Maaf ya, ada typing error untuk murid mengembangkan kemahiran dokumentasi. Okey, kita nak terapkan kemahiran menulis dan menyimpan maklumat. Okey, pelajar mendokumentasikan pengalaman, data dan pemikiran mereka dalam setiap penyelidikan. Okey, membuat jadual, graf, carta, melukis dan melabelkan ilustrasi sebagai kaedah standard untuk mempersembahkan dan mempamerkan data. Okey, yang ni sebenarnya antara sedar tak sedar kita dah buat kan. Cuma yang selalu kita buat di sekolah, kalau zaman-zaman kita belajar dulu, biasanya kita akan minta murid kita ataupun kita sendiri, kita ada buku nota sains yang panjang tu kan untuk kita catat nota dan juga laporan eksperimen kita. Okey, kita tengok macam mana ia dibuat. Okey, perkataan yang ditulis dan diilustrasi dengan cara bold, color, kita labelkan, caption, diagram, heading atau tajuk dia, table, drawing, lukisan, carta dan juga grafik. Okey, yang ni memang sangat sinonim dengan subjek sains kan. Okey, kita tengok yang kedua, kebaikan notebook kepada murid sebagai dokumen rujukan. Okey, perbincangan sains sama ada antara murid dan guru, sesama murid, antara murid dengan murid, ataupun sesama guru dengan guru. Dan juga boleh juga untuk ahli keluarga kita. Okey, ini akan lebih bermakna jika disokong dengan dokumentasi dengan dokumentasi yang sahih dalam buku nota. Okey, ini memang common ya. Okey, yang ketiga menggabungkan maklumat dan idea. Biasanya saintis ataupun jentera sebab sekarang kita lebih kepada STEM kan. Okey, selalunya kita saintis dan jentera mestilah berupaya untuk menghubungkan dengan jelas idea atau penemuan atau juga penyelesaian. Okey, hubungan maklumat dan idea boleh dilakukan dengan pelbagai cara seperti jadual, rajah, graf, model dan persamaan sama ada secara lisan, bertulis dan melalui perbincangan yang mendalam. Okey, notebook seterusnya manfaat notebook kepada murid. Okey, minds on iaitu penglibatan kognitif.
apabila data direkod dan disusun secara cekap, murid boleh menghurai data. Okey, kalau cikgu reflect balik, okey, step-step ni kita gunakan dalam pentaksiran kita daripada TP1 sampai TP6. Kan? Di mana kita especially untuk kemahiran saintifik. Okey, mengenal pasti ciri yang sekata dan juga yang ketara. Minta maaf, mengenal pasti ciri yang ketara dan pattern data dan seterusnya membuat kesimpulan. Okey. Okey, untuk makluman cikgu sebelum saya teruskan, okey, kalau cikgu tengok balik kepada lampiran SS31 hingga SS33, di situ ada aktiviti di mana kita akan minta peserta untuk berbincang daripada lampiran yang kita beri, minta peserta keluarkan okey apa yang terkandung dalam lampiran tersebut untuk membawa kepada kebaikan notebook kepada murid dan guru. Okey, disebabkan slot untuk JU dipendekkan, maka step tersebut saya skip. Okey, dan apa yang kita akan dapat, inilah conclusionnya, di mana kebaikan notebook kepada guru melibatkan penilaian, medium untuk memberi maklum balas, fokus untuk perbincangan profesional dan juga penambahbaikan amalan. Okey, ini kalau kita tengok yang terdapat dalam SS1 hingga SS3. Okey, diminta untuk kita keluarkan apa perkara-perkara yang perlu ada juga untuk menulis atau dalam notebook mengikut tahap. Okey, tahap 1, tahap 2 dan juga menengah. Okey. Okey, ini yang kita keluarkan ya. Okey, penyusunan notebook ataupun organisasi dia, okey. Kita boleh guna tabel, jadual dan juga kita boleh guna secara indeks. Okey. Untuk sekolah rendah, sekolah kebangsaan pun kita boleh menggunakan kaedah yang sama. Okey, untuk makluman cikgu, semuanya ada dalam lampiran S3 1 hingga 3. Okey, komponen notebook. Okey, soalan, akan ada soalan, fokus kepada penyiasatan. Okey, contohnya, does the sun heat salt water and fresh water at the same rate? Okey, kemudian kita boleh tulis juga ramalan, perancangan dan prosedur, pengumpulan dan penyusunan data melalui jadual, lukisan, graf, tata grafik, imej dan juga artifak. Okey, mentafsir data untuk mendapatkan maklumat ataupun pattern ataupun hubungan. Okey, ini contoh. Okey, contoh yang boleh ditulis dalam buku nota sains. Okey. Saya terus dengan laju sikit sebab kita nak pergi kepada aktiviti kita. Okey, aktiviti ni cikgu boleh tengok dalam lampiran tadi dan apa yang dianjurkan macam saya kata tadi, kita diminta agih kepada grup. Okey, grup tersebut akan bincang dan keluarkan perkara-perkara ni. Okey, kemudian explanation, conclusion. Selalunya last kali kita akan biasanya dalam penulisan kita punya laporan, okey, kita akan ada perbincangan dan juga kesimpulan. Okey, sama je stepnya. So, ini akan memberi evidence untuk menyokong okey, penerangan kita ataupun conclusion kita. Okey, ini adalah contohnya. Okay, as the distance between the two magnets increases, the force of attraction apa? Okay, I know this because when I test a distance of 6 spaces, the force broke with washer. Then I test a distance of 1 spacer, the force broke with dash washer. Ini contoh lah. Okay. Contoh lagi. Yang ni kita buat kan dalam kita punya laporan eksperimen. Okay. Reflection. Okay, after making sense of data and making new claims, students should go back to the earlier thinking and note their changing ideas and new findings. Okay, selalunya kita akan buat hipotesis awal.
So selepas buat uji kaji, kita akan reflect balik kita punya hipotesis dan kita akan ubah suai hipotesis itu berdasarkan penemuan ataupun saintifik yang kita gunakan. Okay, I used to think what, but now I think what. Okay, itu contoh je lah. Okay. Kemudian, generating new questions. The science classroom is most exciting when students are generating their own question for further investigation based on class or personal experiences. Okay, the notebook is excellent place to capture students using or thinking and record thought that might otherwise be lost. Okay, untuk simpan ya. Simpan dia punya apa? Pengalaman ataupun apa yang telah dialami. Okay, framework. Okay, framework untuk science inquiry. Okay, kalau kita tengok di sini bermula dengan engagement, engage. Okay, daripada melalui discussion. Okay, kemudian kita akan pergi pula kepada step seterusnya iaitu design and conduct science investigation. Kita akan buat, kita akan plan. Okay, kita akan implement, organize organize and analyze data, draw tentative conclusion, formulate new question dan benda ni akan berulang. Okey, kita akan berdebat dan juga kita akan berkongsi. Okey, untuk next step, kita draw a final conclusion dan juga communicate with other audience. Okey, di sini kita akan cooperate sesama students dan juga dalam proses ini kita akan reflect dan setiap proses yang kita lakukan kita akan record. Okey, ini adalah framework untuk inquiry science. Okey, kalau kita tengok di sini, okey, ada beberapa kaedah yang kita boleh gunakan okey untuk menguji kita punya hipotesis awal ataupun inference hipotesis awal ataupun observation kita. Okey, melalui eksperimen, try and error, modeling, observation dan juga document based research. Maksudnya dari segi pembacaan kita keluarkan fakta-fakta yang berkaitan. Okey. Okey, ini sudah sentuh tadi. Okey, saya nak minta cikgu ke link yang saya berikan dan di sini. Okey. Saya akan share dalam ruangan chat. Okey, apa yang cikgu nak kena buat di sini? Okey, saya nak cikgu jadikan Padlet ini sebagai tapak untuk kita jadikan notebook untuk kita. Okey, saya akan tunjuklah contoh aplikasi Science Notebook yang telah saya buat bersama-sama anak murid saya sendiri. Ada bunyi apa ni? Okey, cikgu.
Okey, okey, itu contoh yang murid buat. Okey, sebenarnya secara tak langsung saya try and error ya apa yang kita buat ni kepada anak murid saya. Okey, tapi yang tu lebih banyak kepada teori. Okey, yang untuk laporan saya tak sempat dokumentasikan. Okey, apapun kepelbagaian yang kita cipta, tak semestinya kalau dulu kita selalu guna buku nota sains untuk kita catatkan segala-galanya. Mungkin sampai satu level di mana kita rasa macam buku lagi kan. Dia seolah-olah menjadikan rasa macam alah sains ni dengan buku saja. So kita pelbagaikan sains ni dengan mendokumentasikan sains ni dengan pelbagai bentuk. Maksudnya kita boleh buat dalam kertas yang kecil ataupun kita boleh pilih untuk buat nota yang besar, dan juga kita boleh kita boleh fit dalam bentuk yang lain. Maksudnya kita boleh buat mungkin kita boleh buat yang lebih fancy, sebab kita akan menggalakkan murid kita untuk apply ataupun keluarkan kreativiti mereka untuk buat nota sains ni. Okey, sebelum kita pergi kepada aktiviti di Padlet, saya ada satu soalan yang saya nak tanya cikgu. Daripada apa yang cikgu tengok tadi, slide kita tadi, apa kaitan sains notebook ni? Saya nampak nama kumpulan saja. Okey, saya nak tanya apa kaitan notebook ni dengan IBSE? Okey, sebab tajuk kita IBSE kan, tiba-tiba masuk sains notebook. Okey, sekarang ni saya nak cikgu terangkan pada saya agak-agaklah pendapat cikgu. Apa kaitan sains notebook ni dengan IBSE? Okey, ada volunteer ke? Okey, kalau tak ada volunteer, saya nak panggil. Ada. Okey, Ada. Ya, sila Cikgu Ismi. Assalamualaikum. Okey, ini berdasarkan pandangan saya lah. Yang pertama sekali, nota itu adalah untuk mengelakkan daripada melakukan perkara yang yang gagal. Contohnya kalau kita buat eksperimen ni, dia telah gagal, maka dia tidak akan mengulang kegagalan pada step ataupun kaedah yang sama. Itu satu. Itu tujuannya nota. Okey, kemudian berkaitan dengan IBSE ni, daripada perkataan inquiry itu sendiri sebenarnya telah menjawab kan. Apabila sebarang inquiry yang ditimbulkan dalam apa je penemuan yang dibuat tu, oleh kerana telah dicatat sebelum ini dengan dapatan-dapatan, maka sebenarnya dia dapat menjimatkan masa dia. Itu satu. Sebab segala catatan, sebab itu ada satu lagi istilah, seorang jurutera yang hebat ialah seorang jurutera yang mempunyai fakta-fakta yang gagal yang dapat dilihat semula. Sebab itu saya tidak menggalakkan pelajar apabila salah membuat sebarang jawapan, mereka guna liquid paper, mereka guna pemadam, mereka buang. Kan? Jadi sebenarnya yang paling best sekali ialah yang salah itu dipotong saja dan terus pergi pada next. Kan? Next. So jangan dipadam. Itu je. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Ismi. Okey, ada satu knowledge yang kita dapat baru kan, yang jurutera yang hebat adalah jurutera yang mengumpul membuat koleksi. Okey, kesilapan yang telah dibuat. Okey. Okey, ada cikgu lain yang nak ni ke? Okey, Cikgu Pun Tio. Pengumpulan data refleksi murid. Okey, Cikgu Noliza, nota dalam bentuk peta iThink. Okey, saya tak jumpa lagi jawapan kepada soalan saya. Soalan saya ialah, apakah perkaitan antara sains notebook ni dengan IBSE? Pengumpulan data dari refleksi murid. Okey, yang tu dah ada idea tu, cuba kita nak lebih jelas lagi. Sebab nanti kalau cikgu turun ke sekolah, okey, cikgu turun ke sekolah, nanti cikgu akan tanya, di mana IBSE ni dekat sains notebook tu? Betul tak cikgu? Okey, ada volunteer lagi ke? Kalau tak ada volunteer, saya nak point lah kepada cikgu, mana-mana cikgu. Okey, kumpulan 6 dah ada wakil menulis, Cikgu Noliza.
Cikgu Ismi kumpulan 5. Saya rasa saya nak panggil kumpulan daripada kumpulan 4. Ada Cikgu Marlina Azliza. Ya, saya. Okey, cikgu rasa pendapat cikgu, apa kaitan sains notebook ni dengan IBSE? Okey, cikgu tak pelik ke? Kenapa saya laju je terang tentang sains notebook? Mungkin kita boleh kenal pasti atau kesan murid tu dia dah bersedia atau tak untuk belajar topik tu lah. Maknanya budak tu dah ada tak lagi idea topik yang kita nak belajar tu ataupun kita nak buat eksperimen tu. Okey, maksudnya untuk kita kesan. Okey, ada jawapan ataupun ada pandangan lain ke? Saya buka lagi satu. Sebab sekarang dah pukul 10. Assalamualaikum. Ni saya nak beri pandangan je lah pendapat saya. Kaitan sains notebook dengan IBSE, bagi saya dia dapat bantu cikgu untuk tahu tahap pengetahuan dan penguasaan pelajar daripada buku pelajar daripada sains notebook tu sendiri. Yang kedua, daripada situ kita boleh tahu juga proses pelajar dia susun maklumat. Kita boleh tengok ada setengah pelajar dia guna pendekatan macam ni, guna pelajar ni, kita boleh tengok sama ada cara dia susun maklumat tu tersusun ke, sistematik ke, dia lebih visual ke ataupun lebih pada bahasa ke. Itu pendapat saya kaitan dengan IBSE. Terima kasih Cikgu Zakia. Okey, saya nampak Cikgu Ong. Cikgu Ong, sorry, minta maaf. Mr. Ong. Okey. Okey. Sebab saya guna dua device. Jadi bagi saya sains notebook itu dia merupakan satu evidence pada untuk menunjukkan murid-murid telah menjalani inquiry melalui proses pengenalan topik itu. Okey, selain daripada yang lain lah untuk pentaksiran penilaian oleh guru. Okey, yang penting ialah evidence tu kot. Okey, terima kasih Mr. Ong. Okey yang seperti mana yang pendapat atau pandangan daripada rakan-rakan diri kita tadi. Okey, yang tu lebih saya rasa lebih kepada manfaat dia kan. Okey, seperti mana yang Cikgu Mr. Ong sebut tadi. Okey, as a evidence. Okey, di situ ada idea. Okey, saya tanya, setujukah jika saya katakan bahawa sains notebook ni adalah tool kepada IBSE? Setuju tak cikgu? Sebab kita menggunakan buku nota sains notebook ni, buku nota ni untuk kita jot down apa sahaja yang maksudnya kita applykan benda ni kepada murid, untuk murid tulis apa sahaja yang terlintas di fikirannya dan selepas tu dia akan buatlah kajian apa yang sepatutnya tulis dalam tu. Segala-galanya yang ditulis dalam tu. Okey. Selepas daripada itulah barulah cikgu boleh check. Okey, mungkin ada misconception ke apa ke. Setuju tak cikgu? Setuju. Okey. So saya terus kepada aktiviti Padlet. Simple saja cikgu. Okey, tadi cikgu dah melalui slot Nature of Science. Betul ke cikgu? Ingat lagi tak? Ya, ingat. Okey, so saya minta cikgu masuk link pada Padlet tu. Okey, kita gantikan dalam bentuk maya kan. Kita jadikan tapak Padlet tu sebagai kita punya sains notebook. Apa saja perjalanan yang kita buat dalam tempoh 3 hari ni, okey, saya minta untuk cikgu masukkan dalam tu. Sebab saya dah letakkan nama-nama kumpulan. Dan saya perasan dalam ruangan komen ada ada yang belum tahu kumpulan ya? Ya, belum tahu kumpulan. Nama tu nak tengok tang mana? Nama tu. Nama nak tengok tang mana? Okey, saya minta Link Padlet tak bagi lagi kot ke macam mana? Saya terlepas. Saya letak dekat Telegram. Sorry. Kat chat. Dekat chat. Ada dekat chat tu.
Tapi Ada nama tak- kumpulan je. Ya, saya Ya. pun tak nama kumpulan sebab saya ingatkan semua dah tahu masing-masing berada di kumpulan mana. Oh, dok lagi. Saya terputus tadi. Minta link sekali lagi, link Padlet. Oh, okey. Apa ni Cikgu Siti Wahyu? Ya. Okey. Saya perhatikan ada yang terkeluar, jadi minta bantuan link sekali lagi. Okey, dan juga minta bantuan rumusan tadi, apa hubungan IBSC dengan MySign Notebook. Ada yang tak dengar tadi. Ada yang tak dengar, ada. Okey, minta jasa baik. Okey, saya ulang ya. Okey, Science Notebook ni sebenarnya adalah tools ataupun alat untuk kita dalam IBSE di mana kita gunakan dia untuk merekod segala-galanya, menyimpan segala-galanya, ataupun kita boleh gunakan idea yang diberikan oleh Mr. Ong tadi as evidence, kan? Evidence untuk kita menyatakan bahawa setiap proses yang kita dah buat dalam aktiviti inquiry kita. Okey, saya nak minta share alat. Minta maaf, saya baca alat, saya tersebut alat. Okey, saya nak minta share pembahagian kumpulan, boleh ke? Kita share dalam grup Telegram kita ada? Telegram. Semua dah masuk ke Telegram? Belum. Dah. Belum. Oh, belum. Okey, mohon talian hayat untuk bantu cikgu tahu grup masing-masing, boleh? Kita pakai grup kita tadi okey, sekarang tak okey. Okey, sementara kita nak tahu grup kita, saya ni ada Cikgu Irah minta tolong, Cikgu Ismi. Cik Zamir, Dia dah tak okey. Cikgu Ayu. Dulu tu speaker, ya. Cik Zamir ada tak Cik Zamir? Mungkin kumpulan Cik Zamir boleh share kan? Cik Zamir? Ada. Sekejap. Saya sharekan dalam grup Telegram dan WhatsApp boleh? Okey. Boleh, terima kasih. Okey, mohon kongsikan dalam dua tu sebab WhatsApp tu media utama. Telegram tu untuk bahan. Ada grup Telegram ke? Tadi ada hantar dekat ruangan chat grup Telegram yang baru create untuk perkongsian bahan. Ada yang terlepas ke? Tu Cikgu Zaki ada kongsikan tu, link ke Telegram tu. Science Notebook sama dengan Science Learning Log. Ya, kita boleh katakan dia punya istilah dia tu samalah, cuma istilah berbeza. Cuma dalam Science Learning Log, Science Learning Log kita tulis dalam ni kan, dalam buku kan? Betul tak Cikgu Su? Cikgu Sediayu. Ya. Yang Science Learning Log ni, yang baru ni saya belajar tentang kita mencatatkan cikgu yang membuat satu framework kepada murid, dan murid akan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari, mereka akan masukkan dalam log tu, dalam learning science log, sesuatu tajuk. Okey, kalau ikutkan yang Science Notebook ni, dia lebih kurang macam nota sains kita yang biasa. Tetapi dia punya bentuk dia tu kita boleh pelbagaikan. Itu sebenarnya. Terima kasih. Okey, yang learning log Kalau
Saya nak tanya, kalau macam peringkat sekolah rendah kan, tambah murid-murid tahap 1 yang belum pandai menulis sendiri kan, kalau macam cikgu yang memberi nota tu ataupun apa prosedur semua tu masih dikira sebagai sign notebook dalam IBSE tak? Maksudnya bukan murid dapat menulis sendiri tu, dapatan semua tu. Okey, kalau cikgu baca dalam kita punya lampiran tu, okey, kita ada tahap dia kan. Ada murid tahap 1, tahap 2 mendengar. Okey, untuk yang tahap 1 biasanya memang banyak yang cikgu terpaksa guide. Dan setiap yang kita dokumenkan tu dalam nota tu, itulah kita punya notebook. Kita panggil dia sebagai notebook. Macam nota sains kita yang biasa tu, cumanya kita pelbagaikan bentuknya. Kan sekarang ni tentang pembelajaran abad 21 pun kita ada kan yang menulis nota yang ada, kita buka boleh ada pop up tu. Okey, sebenarnya nota memang nota. Okey. Saya nampak di sini, cikgu-cikgu dah tahu ke grup masing-masing? Belum. Saya simak dalam Telegram tak ada. Dalam WhatsApp pun belum ada. Cikgu, nak tanya. Yang notebook ni sebenarnya pelajar tulis tu yang dah mereka dapat yang betul-betul ke ataupun masih lagi dalam perancangan mereka semua tu? Okey, kalau ikutkan dalam kita untuk cikgu galakkan murid tulis daripada awal. Okey, galakkan murid tulis daripada awal, maksudnya apa yang dia fikirkan tu dia tulis. Sebab okey, apakah yang benda yang dia fikir tu belum tentu betul kan. So kita nak bagi dia mengalami proses sains tu, maksudnya okey, apa yang dia fikir tulis dia. Selepas tulis, okey, dia akan ada step kan. Okey, kita nak siasat. Okey. Kemudian apa yang dia dapat semasa siasat tu, dia buat penyiasatan tu, okey, tulis. Dia tulis lagi dalam notebook tu sama ada dia punya hipotesis awal dia tu diterima ke, ditolak ke. Di situ yang kita nak tengok proses yang berlaku tu. Maksudnya every proses, tak semestinya macam kalau zaman-zaman kita belajar dulu, kita akan tulis okey benda yang betul sahaja kan dalam buku nota kan. Okey, tapi yang ni kita akan tulis setiap prosesnya. Okey, faham. Terima kasih. Sama. Okey, suara tak dengar lagi ya? Okey, dah clear. Korang dengar suara Ayu. Suara dengar tapi suara Ayu slow. Hak kami ni yang jadi deras sakit telinga. Nama pun Ayu. Ayu memang Ayu sungguh lah Ayu. Okey, minta maaf saya nak buat uji gelombang bunyi ni. Apa ni, Cikgu Mazni and Cikgu Nurliza, can you hear clearly and nicely? Okay, right now can. Kalau suara kita memang sebab clear saya lah. pakai headphone. Tapi Suara Ayu terlalu perlahan. Okey. So mana kata bukan sebab daripada quarter start kan. So I'm worry kata takut ada masalah. So yang ni you boleh dengar clear and loudly and nicely lah so, bunyi. Yes, very good. Okay, so Ayu you take note lah tak tahu apa punca tu. Okeylah. Sebab apa ni? Guna mic pun, guna earphone pun tak dengar lagi kan? Macam sekarang ni okey lagi tak? Untuk yang pakai headphone di kepala, direct dengar jelas. Tapi mungkin untuk yang pakai sound daripada laptop ataupun screen tu memang tak jelas. Dia jadi macam ni tau.
kita pakai headphone. Okay, sekarang kita bagi dia punya volume bagi tinggi kan sebab nak dengar suara Ayu kan. Lepas tu okay, suara Ayu dah jelas dah Cikgu Ayu punya. Lepas tu bila kita punya peserta, kita semualah bila kita bercakap dia jadi macam rasa nak pecah ke gendang telinga. Lagi kuat lah maksudnya. Ya. Mana nak guna solution. Tapi tak apalah, kita continue dulu. Nanti Ayu untuk esok lah, untuk esok Ayu tolong tengoklah apa yang boleh tengok lah. Okay, saya cubalah cari Yeah. cari solution Ya. Okay, untuk Padlet kita ni, cikgu-cikgu dah dapat ke kumpulan? Jumpa dah ke? Kenapa saya berbulan dulu? Dah. Dah dapat dah. Okey, pada Padlet ni saya minta cikgu untuk buat catatan untuk semua aktiviti yang berlangsung selama 3 hari. 3 hari ni. Okey. Kalau sebelum ni, kalau secara bersemuka, kita akan minta setiap orang untuk buat science notebook dia kan. Okey, tetapi untuk bagi experience juga kepada JU yang baru, okey, nak bagi nampak clear apa sebenarnya notebook yang kita cuba buat ni, saya minta cikgu-cikgu untuk catatkan dalam Padlet ni setiap aktiviti yang cikgu buat dari sepanjang 3 hari ni untuk kita kongsi bersama. Tak kisahlah setiap grup akan ada olahan yang berbeza. So kita akan tengok dan insya-Allah saya akan cuba cari satu grup yang terbaik. Tengoklah macam mana. JPN ada hadiah ke? Kalau tak ada tak apa. Saya akan cuba adakan hadiah untuk nota yang terbaik antara 6 grup yang ada ni. Okey, kita akan gunakan Padlet yang sama ni untuk 3 hari ni ya cikgu. Maksudnya kalau sekarang cikgu tak boleh nak isi masa kita dah suntuk kan. Cikgu isi sikit saja. Okey, nanti cikgu boleh tambah lagi. Okey ke cikgu, clear ke? Okey cikgu. Maksudnya macam mana Ayu ni cikgu Ayu? Apa kena buat di macam mana notebook ni kalau secara praktikalnya memang bahan maujud lah kan? Ya, Okey, so adakah bahan maujud tu didigitalkan, maka maksudnya contoh kita buat di PowerPoint contoh lah kan? Ataupun micro publisher contohnya. So jadikan dia satu buku di situ dan lastly baru kita letak di sini. Macam tu ke ataupun macam mana? Boleh je, tapi saya tak nak bagi bebanan kepada guru ataupun JU kita ni sebab kita akan ada homework nanti. Okey. Jadi saya create tapak ni maksudnya katalah cikgu nak buat catatan kan. Contoh macam slot kita yang first tadi kan. Nature of Science, betul ke? Ya. Okey. So apa yang cikgu dapat dekat dalam Nature of Science tu cikgu catat je dekat sini. So maksudnya kita boleh tengok lah, maksudnya kita boleh view terus. Kalau nak terus hasilkan video apa semua, saya takut ada yang akan rasa tertekan lah. Mungkin ada yang terkurang dari segi nulis sikit ke apa ke. Okey tak macam tu? Okey, maknanya catat terus di sinilah kan? Ya, terus catat je sepanjang 3 hari ni. Baik. Okey, cikgu lain ada soalan? Sebab sekarang saya tengok jam dah pukul 11.10 ya. Cikgu Siti Rahim nak tanya soalan cikgu. Ni untuk science notebook ini setahu saya dia berkait dengan eksperimen kan? Ya, boleh buat. Jadi kalau katakan hari ini di sekolah kan banyak cikgu dia campur semua sekali ya. Katakan kandungan, konten, nota, soalan semua dia campur sekali. Jadi adakah selepas tu kita nasibkan mereka asingkan? Asing katakan laporan amali kita asingkan dalam science notebook dan sebagainya. Okey, kalau untuk science notebook ni sebenarnya kalau Mr. Ong tengok dinyatakan step-step dalam penyiasatan saintifik kan. Okey, yang tu memang kita selalu buat. Especially sekarang ni kita ada eksperimen wajib kan. Okey, kalau kita nak create asing pun tak salah. Sebenarnya asing mungkin lagi kemas sebab boleh nampak beza kan antara
eksperimen dan juga konsep. Okey, kalau tanya saya, amalan saya buat konsep asing, eksperimen asing supaya tak bercampur. Sebab saya rasa lebih kemas lah nampaknya. Tapi kalau terserahlah kepada cikgu, mungkin kekangan lain, maksudnya mungkin tak nak bagi murid beli buku banyak ke. Tapi kalau kita tak guna buku pun tak apa. Dalam konsep science notebook ni, asalkan benda tersebut tercatat. Kalau reflect balik tadi, apa yang saya amalkan di Kolej Sultan Abdul Hamid, okey, masalah dengan murid lelaki yang tak suka sangat menulis di dalam buku. Jadi bila saya create kebebasan untuk buat science notebook dalam kertas, ikutlah nak lipat macam mana, nak buat apa, kertas apa, saya tengok dia lebih berkesan. Maksudnya memang wujud benda tu. Dan kalau perasan tadi ada yang panjang tu kan, based on tajuk-tajuk yang kita dah ajar. Okay, faham. Okay, thank you. Mohon izin Cikgu Ayu. Ya. Okey, saya nampaklah daripada audiens kita ada audiens yang pada kelas yang tersendiri ya. So bila Cikgu Ayu kata tak apalah, dan saya rasalah pada hemah saya mungkin ada cikgu sini yang mungkin dia lebih terikat pada ketetapan. Style dia mungkin terikat pada ketetapan. Tapi ada juga style yang tak terikat pada ketetapan. Bahasa mudah saya adalah, dalam konteks science notebook ni, adakah kita pada amalan Cikgu Siti Rahayu lebih tertumpu pada aktiviti dan eksperimen? Satu. Adakah science notebook ni boleh dicampur juga dengan pengalaman murid dalam teori? Dia ada dua, satu pengalaman murid dalam teori, PDP, satu pengalaman murid dalam aktiviti atau eksperimen. Mungkin Cikgu Siti boleh bagi pencerahan tentang benda ni. Apa yang kita boleh fokus? Okey, kalau ikutkan kefahaman saya dalam science notebook ni, apa sahaja yang murid tersebut fikir, maksudnya sama ada benda tu secara official dalam kelas ataupun tidak, maksudnya mungkin dia rasa macam benda tu macam ada kaitan dengan apa yang dia dah belajar, dia tulis. Kemudian mungkin benda tu akan disimpan, akan ditanya kepada guru. Dan kita sebagai guru, kita akan sebaik-baiknya jangan kita terus beri jawapan, kita galakkan murid kita untuk untuk selesaikan masalah tersebut secara inquiry. Maksudnya secara inquiry ni kita boleh bagi melalui dokumen base, bagi sumber bacaan. Maksudnya apa saja yang dialami tulis di situ. Tetapi macam saya, yang saya cerita tadi dekat amalan saya divide, saya bahagi dua. Satu untuk konsep supaya dia tak bercampur sangat, dan satu lagi untuk eksperimen. Kerana pada eksperimen tersebut kita akan guide murid tersebut untuk membuat seperti menulis laporan. Sebab kalau ikut murid saya ni memang sangat tak suka tulis dalam buku. Kalau ikut murid di Kolej Sultan Abdul Hamid, kalau tanya buku silap-silap tak bawa lah macam-macam alasan. Tapi bila saya guna pada kertas, kertas tu buatlah macam mana nak letak colour, nak lukis, nak bagi cantik, janji boleh baca dan benda tu boleh digunakan untuk ulang kaji. Itu sahaja yang amalan yang saya buat. Sebab ada di kalangan kita yang berfikir science notebook ni mesti tulis dalam buku, mesti tulis macam kita buat nota tu kan. Jadi mungkinlah idea kepada science notebook ni disebabkan cara kita hanya menulis saja, budak akan rasa macam tak seronok, tak berminat. So nak bagi dia berminat, dia suka dan suka kepada inquiry secara tak langsung, kita wujudkan dalam bentuk tersebut. Okey, untuk cikgu yang Boleh saya tanya satu soalan? Ya. Okey, Cikgu Ayu. Okey, tadi Cikgu
Cikgu kata kita boleh bagi kebebasan kepada murid menyediakan bahan dalam pelbagai bentuk, maksudnya kertas, apa tu kan. Biasanya bahan tersebut selepas kita pantau di mana murid-murid tersebut menyimpan ataupun sebagai bukti lah supaya tak sahaja ditulis tetapi ada bahan yang boleh diguna semula. Okey, amalan saya wujudkan file untuk student saya. Maksudnya apabila dah siap, okey, saya akan minta murid masukkan ke dalam file tersebut, mula-mula hantar kepada saya untuk saya makan supaya saya dapat trace dia punya misconception. Lepas tu sekiranya segalanya dah okey, saya dah betulkan apa yang perlu dibetulkan, barulah disimpan, okey. Disimpan dalam bentuk file, macam contoh di Kuliah Ustaz Abdul Hamid dia guna kertas yang panjang tu kan. So saya minta murid untuk punch, buat lubang, bagi lekat kat situ. Maksudnya kalau jatuh pun dia tak hilang. So bila kita nak check balik, benda tu ada. Kalau ikut murid saya ni, dia tak suka sangat yang buku ni. Dia tak mau bawa buku. Memang dia tak suka. Kalau saya buat buku, selalu saya dapat alasan yang memang mengecewakan, dan selepas tu bila kita check, tak buat pun. Jadi bila bawa file tu, benda tu dah ada, dan benda tu pula dibuat dengan cantiknya, seolah-olah menjadi satu kebanggaan nak tunjuk dekat orang kan, kata memang cantik. Dan apa yang saya buat, kajian, efek dari segi pelaksanaan sains notebook ni menunjukkan peningkatan pencapaian murid, di mana sebelum ni tak pernah wujud, tak pernah baca, tiba-tiba bila dah wujud benda ni, dia dah baca, dia pun study dan ada share dengan kawan. So benda tu dah jadi macam satu revision untuk murid-murid ni, dan result memang naik lah. Satu lagi, ada setengah budak, ada setengah pelajar, dia macam dia tak suka mencatat nota pada awal. Kemudian saya ada lihat setengah murid saya lah, dia suka macam jadikan sambil kita mengajar, dia suka buat macam komik. Jadi sekiranya dia jadikan komik, kita ambil maklumat tersebut di akhir sekali. Jadi adakah murid tersebut akan ketinggalan ataupun kita macam pembelajaran kita tu jadi lambat sikit ke ikut pengalaman Cikgu Rahayu lah. Okey, terima kasih. Okay. Yeah. Kalau ikut saya, ada juga murid saya, cuma saya tak sempat nak snap gambar dia sebab saya dah berpindah sekolah. Okey. Apa yang murid saya buat, dia akan dia akan lukis macam-macam, kereta lah, apalah kan. Cumanya kita sebagai guru, kita nak hadkan minatnya, dia akan mengganggu apa yang dia suka. Jadi kan, okey, semasa kita punya PDPC tu, seboleh-bolehnya kita tengok dia buat. Okey, kita ajar, suruhlah dia lukis ke apa ke, dia nak buat kartun ke apa, dia buatlah. Jadi point tu ada. Kita monitor dia. So dia akan terarah. Kalau kita tunggu dia buat kartun, selepas tu saya risau. Okay, saya risau ada yang tertinggal, dan mungkin juga sampai satu level bila kita dah masuk tajuk lain, dia di tajuk tu last sekali dia stop kat situ. Itu pendapat saya lah. Sebab memang apa yang saya buat tu, saya akan guide murid tu buat bersama-sama. Konten yang saya ajar pada hari tu mesti ada dalam tu. Dia nak letaklah apa, kereta ke, backhoe ke apa, buatlah. Kartun ke apa ke, buat. Janji jangan tutup dia punya nota tu, poin-poin yang penting tu, dan benda yang perlu ada mesti ada pada waktu tu juga. Untuk memulakan dia akan ambil masa, tapi setelah murid tu faham, dia akan jadi mudah untuk kita handle. Okey, Cikgu Siti Rahayu, kita tengok pada jadual sekarang dah 11.20 boleh ringkaskan rumusan untuk slot ini, dan mungkin kita boleh berhenti rehat sekejap. Okey, terima kasih ya Cik Zamir.
Okay, so aplikasi kepada notebook ni kita akan buat pada Padlet kita dan sebarang permasalahan yang timbul dalam sesi kita ni cikgu boleh kemukakan dalam grup WhatsApp ataupun Telegram, WhatsApp atau Telegram kita lah. Boleh ya cikgu? Ada soalan lagi ke? Sebab kita dah terlajak banyak dah ni masa. Betul Cikgu Ayu. Okay, so kita boleh break dulu. Okey, Cik Zamir berapa lama Cik Zamir? Cikgu Ayu. Ya. Okey, kita tuan-tuan dan puan-puan, kita rehat lebih kurang 8 minit. Pukul 11.30 on the dot masuk balik semula ya. 11.30. Boleh?